Baik, insyaAllah kita teruskan dulu surah Az-Zukhruf ayat yang ke-66. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang ada tadi yang buka tafsir Quran ataupun buka handphone, kita baca dulu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yanzuruna, hal maknanya adakah, yanzuruna kamu ataupun mereka menunggu illa kecuali as-sa'ah hari kiamat an ta'tiyahu yang datang kepada mereka ataupun untuk datang kepada mereka baghtatan secara mendadak wahum la yash'urun sedangkan mereka tidak menyadarinya. Baik, makna ayat 66 adalah apakah mereka hanya menunggu saja kedatangan hari kiamat yang datang kepada mereka secara mendadak sedang mereka tidak menyadarinya. Baik, ini kiamat, tentang kiamat tentang kiamat ada soalan kat sini ditanya. Baik, tadi mungkin Musa mukadimahkan berkaitan dengan tadabbur. Yang pertama, apa sebenarnya kita nak tadabbur? Baik, Quran ni dia bermula dengan kita baca. Ni masing-masing dah pandai baca Quran kan? Baik, kita baca, lepas kita baca untuk orang yang tak faham bahasa Arab, kita akan baca terjemahan. Bila kita baca terjemahan, kita belum boleh faham lagi ayat tu dengan sendirinya. Bahaya kalau faham. Bahaya dia sebab gini, setan pun jadi guru kita juga. Dan dia akan selalu bagi kita salah faham tentang Quran. Ataupun faham tapi salah. Sama salah faham tapi salah. Ataupun rasa faham kan, tapi rupanya tak faham. Yang tu paling bahaya. Kalau rasa tak faham, bagus. Siapa rasa tak faham kat sini? Alhamdulillah. Yang lain? Faham tak faham gitu Baik. Jadi insyaAllah maknanya lepas kita baca terjemahan, kita akan macam faham kan, tapi belum lagi. Jangan terus faham masa tu. Kena baca paling kurang satu kitab tafsir. Tafsir ni maknanya, contoh kalau yang paling pendek tu tafsir Ar-Rahman, tafsir yang 1 jilid tu. Itu paling pendek lah tu. Dan ada setengah ayat dia tafsirkan, ada footnote. Setengah tu tak ada. Kan? Baik, itu yang paling pendek. Yang lagi panjang tu ada yang sampai 10-15 jilid tu. Itu lagi panjang. Itu tafsir. Dan kemudian Al-Quran ini diturunkan kepada kita dengan tujuan supaya kita faham dan paling penting ialah kita amalkan. Maka kat situ kita perlu kepada tadabbur. Tadabbur inilah satu daripada proses yang boleh membersihkan hati kita. Kan ada satu kaedah ulama bagi macam mana cara nak cuci hati kita, nak bersihkan hati kita. Salah satu kaedahnya adalah baca Quran dan maknanya. Maksudnya fahami isi kandungan Quran, dan itu yang kita sebut sebagai tadabbur. Jadi kita fikir, maknanya Quran ni ada cerita dalam tu kan. Dalam Quran ada cerita, dalam Quran ada maklumat, dalam Quran ada hukum, ada fakta, ada macam-macam. Tapi kita nak supaya semua ayat Quran tu kena kat kita. Dan hakikatnya memang semua ayat Quran adalah untuk kita, untuk setiap daripada kita tanpa kecuali. Yang ni yang kadang-kadang susah kita nak dapat kalau kita tak belajar. Sebab misal katalah cerita tu cerita Fir'aun. Macam mana cerita Fir'aun nak bagi kena kat kita? Mungkin ada yang dah kahwin yang suami macam Fir'aun, tu rasa kena. Tapi kalau suami tak macam Fir'aun, macam mana nak rasa? Kan? Jadi kita nak rasa supaya setiap daripada ayat Quran tu memang kena kat kita. Walaupun cerita Fir'aun, nanti cerita Nabi Nuh, isteri dia kan, isteri Nabi Nuh dengan isteri Nabi Lut tu kan, isteri dia teruk kan. Siapa rasa dia macam isteri Nabi Nuh dengan Nabi Lut? Kalau rasa macam tu, rasa tak sampai sini tu kan. InsyaAllah yang sampai sini semua yang baik-baik kan. Maknanya amin, kena amin. Maknanya kita kata bila sampai cerita tu, kita dah rasa tak kaitan dengan kita ni, kita bukan macam tu. Tapi tak, semua ayat Quran mesti kait dengan kita. Allah dah turunkan setiap daripada ayat Quran, setiap satu, walaupun satu huruf, semuanya adalah untuk kita. Di situ kita perlu kepada tadabbur. Baik, jadi ayat ni bercerita tentang kiamat, dan di situ Allah bertanya, adakah kamu ni ataupun adakah mereka ini menunggu-nunggu kehadiran kiamat, kiamat untuk datang kepada kamu. Mereka ni tunggu kedatangan kiamat dalam keadaan mereka sedang lalai dan tak sedar tiba-tiba kiamat. Baik, mereka tu siapa?
Biasa kita kan, kita kalau sembang-sembang, kita tengah sembang ni, kita sembang, dia orang kan depa kan. Tadi dengar kata banyak orang utara, saya utara juga. Berapa orang utara sini? Utara tu Kedah, Perlis, Penang. Okey, ada. Tapi tak separuh juga lah. Kita campur-campur lah. Baik. Depa lah kan, depa. Bila kita sembang, depa kata kan, mereka kan, diorang kan, maksudnya kita akan rasa ini bukan cerita kita. Ini cerita diorang lah, cerita depa lah, bukan cerita kita. Tapi hakikatnya ayat ni nak bagi tahu kepada depa tu, mereka tu, diorang tu, itu adalah kita. Baik, siapa dia kita? Allah tanya ni bukan tanya soalan tu. Bukan tanya soalan, tapi nak bagi tahu ada orang yang duk ralik-ralik. Tahu ralik-ralik? Meralik. Duk ralik leka-leka. Duk leka dengan dunia, sedar tak sedar tahu-tahu kiamat. Tengah duduk elok-elok sembang-sembang, tiba-tiba kiamat, kita terkejut. Tengah makan-makan, dah cedok lauk masuk dalam pinggan, tak sempat makan, tiba-tiba kiamat, kita terkejut. Duk plan-plan ni, lepas habis program ni nak pergi berjalan mana kan, nak pergi rumah kawan siapa, duk plan macam-macam aktiviti, tahu-tahu kiamat, kita terkejut. Dan hakikatnya banyak orang terkejut ketika kiamat datang. Kebanyakan orang terkejut ketika kiamat datang. Jadi kat sini Allah nak petikaikan kepada kita, kamu nak jadi ke golongan ni yang duk leka-leka dengan kehidupan dunia, dengan angan-angan dan cita-cita kamu, sampai tiba-tiba kiamat datang dan waktu itu kamu terkejut. Ada orang pernah tanya tau, ni bukan sekali lah, banyak kali juga orang tanya, boleh tak nak minta doa supaya mati sebelum kiamat? Ada tak yang nak rasa macam tu? Kalau rasa tak maulah jumpa kiamat, takut. Boleh tak nak minta mati sebelum kiamat? Ada yang nak tanya tak? Kalau tak ada, saya tak mau jawab. Tak payah tanya, tapi berasa tertanya-tanya juga. Angkat tangan je. Ada? Okey, baik, kita jawab. Jawapannya, kalau nak kata tak boleh, tak ada larangan dalam Islam. Jadi boleh nak minta mati tu ada cara dia. Nabi ajar doa dia, ya Allah, seandainya mati adalah lebih baik untukku, maka matikanlah aku. Tapi dalam bab kiamat, Nabi tak ajar macam tu. Jadi nak kata tak boleh, tak juga. Tapi nak kata boleh, tak juga. Sebab Nabi dah ajar kaedah. Macam mana cara nak menghadapi kiamat? Maka kita tanya sekarang, kaedah Nabi ajar lagi baik ke kaedah yang kita rasa lagi baik? Nabi ajar. Jadi kita ikut Nabi ya. Nabi ajar kaedahnya adalah siapkan diri kamu. Siapkan diri kamu. Bila ada sahabat tanya, ya Rasulullah, kiamat tu bila? Nabi tanya, apa yang kamu siapkan untuk kiamat? Nabi tak jawab bila ke macam mana, tak. Yang penting kamu siapkan apa untuk kiamat. Kita kalau kiamat hari ni rasa nak buat apa? Rasa kita nak siapkan apa? Kita dah siapkan apa? Kan? Kiamat ni kan dia ada dua. Satu kiamat besar, satu kiamat kecil. Kiamat kecil kan belum tak tentu lagi sampai kepada hancur dunia. Yang kiamat kecil ni maknanya mati. Mati kan tak tahu bila. Boleh jadi kejap lagi, boleh jadi sekarang. Baru sekarang kalutlah AJK Restio Tapi kan tak mustahil kan, banyak pun kejadian kita tengok dalam keadaan tertentu yang kita tak jangka langsung kan. Kematian boleh datang macam tu saja. Itu kiamat kecil. Jadi yang penting adalah kita siapkan diri. Dan percayalah, bagi orang beriman, Nabi SAW dah bagi tahu kat kita, kalau betul kita takwa kita kepada Allah, orang beriman semuanya akan dimatikan sebelum datang kiamat besar. Kiamat besar yang hancur binasa dunia ni, maka waktu itu akan ditiupkan satu angin dingin yang mematikan semua orang yang beriman. Syarat dia imannya betul, takwa kita kepada Allah tu betul. Baik. Jadi nak menuju kepada takwa sampai kepada ayat yang ke-67. 67 ni yang salah satu daripada agenda yang sangat penting. Agenda yang sangat penting untuk bawa kita kepada takwa, iaitu al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illa al-muttaqun. Kawan-kawan, al-akhilla maknanya kawan ataupun sahabat karib, sahabat baik kita, BFF. Yauma idzin, pada hari ini, iaitu pada hari kiamat, ba'dhum li ba'din adu, mereka menjadi musuh antara satu sama lain. Illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Ni masing-masing datang dengan BFF. BFF.
BFF tu apa? Best friend forever. Selama-lamanya. Selama-lamanya maknanya kena sampai akhirat lah. Kita dengan kawan baik kita, cerita kawan ni dia bukan cerita kat dunia je, dia memang sampai akhirat. Jadi sekarang cerita dia, kawan baik kamu yang sekarang jadi BFF ni, itu pada hari kiamat nanti boleh jadi musuh yang paling ketat, kecuali orang yang bertakwa. Baik, maksud dia apa kat sini? Kita ambil inti ni lah, ayat ni yang jadi inti dia. Baik, orang bertakwa maksudnya adalah yang pertama dalam soal persahabatan. Kawan ni menjadi cermin kita. Nabi kata, kalau kamu nak kenal seseorang, tengok siapa kawan dia. Jadi kita boleh tengok kawan-kawan baik dia siapa, itulah dia. Saya percaya kat sini kita boleh berpakaian menutup aurat sebab geng kita tutup aurat. Cuba kalau geng pakai miniskirt, yang BFF tu yang miniskirt, yang pakai baju ketat, kita nak pakai tutup aurat pun dia perli-perli. Kan? Tiap kali datang dia kata tak up to date lah. Dia kata apalah pakai macam ni, jumut lah, macam-macam istilah. Tapi sebab kita duduk dalam kelompok kawan-kawan kita yang boleh bersama-sama kita menjaga aurat kita, maka terjaga aurat kita. Itu kawan-kawan, apalagi perempuan. Serta perempuan kan, dia emosi kuat tau. Bila kawan asyik perli je balik menangis, kan? Sedih, terasa hati, sakit hati. Itu penting kawan-kawan ni. Baik, jadi kawan ni akan jadi salah satu daripada kita panggil dia sebagai satu support yang sangat kuat, kan, untuk bawa kita ke syurga Allah SWT. Baik, jadi dalam ayat ni memang disebut takwa macam cerita kat belakang kan, orang bertakwa je yang selamat, tapi depan ni cerita sahabat. Jadi apa dia maksud dekat situ? Kat situlah kan, maksud dekat sini nak sebutkan bahawa kawan-kawan baik kita ni, kita akan tengok berdasarkan apa kita berkawan. Cuba cek hari ni kawan yang BFF kita tu, kenapa kita kawan dengan dia? Kalau cakap dengan dia memanglah yang baik-baik belaka tau. Tapi ada orang berkawan sebab dia kaya, kan? Senang kan kawan dengan orang kaya kan? Gimana-mana dia support, minyak kereta kan dia bayar, kereta pun naik kereta dia, kereta best kan? Pergi makan pun dia belanja kan? Ni bukan contoh ahli ashabul jannah ni ashabun nar. Memang berkawan untuk dunia kan ada kan? Yang berkawan untuk harta dia, yang berkawan sebab dia glamour, yang berkawan sebab dia ada rupa, yang berkawan sebab ada kepentingan-kepentingan dunia yang kita dapat daripada dia. Itu maknanya kita berkawan dari awal lagi bukan kerana Allah. Yang ini nanti akan jadi musuh ketat. Yang berkawan hari ni kita bertemu dan berpisah kerana Allah, Nabi SAW ada bagi tahu banyak sangat kelebihan. Antara lain Nabi bagi tahu 7 golongan yang akan mendapat naungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah 2 orang yang bersahabat kerana Allah. Mereka bertemu dan berpisah kerana Allah. Maksudnya kita jumpa macam ni, kita jumpa dalam majlis ilmu. Dan kemudian kita berpisah balik nanti masing-masing untuk melaksanakan kewajipan kita kepada Allah. Kita bertemu dan berpisah kerana Allah. Itulah yang jadi yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar pada ketika tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Baik, dan lagi apa jadi kepada kita dan sahabat kita di akhirat nanti? Yang berkawan kerana Allah. Nanti satu hari di akhirat nanti Allah panggil kita kan. Kita ni semua akan masuk mahkamah. Walaupun tak buat salah, kan? Tak buat jenayah kat dunia, tapi kita akan masuk mahkamah di padang mahsyar nanti pada hari kiamat di hadapan Allah. Kan? Allah satu-satunya yang akan menghakimi kita pada masa tu. Baik, bila masuk mahkamah di akhirat nanti, kita punya amalan semua ditimbang sampailah kemudiannya misalnya kita punya amal soleh banyak dan kita nak dimasukkan ke dalam syurga. Waktu itu kita akan claim, kita akan minta dengan Allah, ya Allah, dulu kan masa kat dunia aku jadi baik macam ni, aku jadi rajin datang majlis ilmu, aku rajin baca Quran, aku rajin datang tempat-tempat yang elok-elok, aku terjaga daripada banyak maksiat yang hari ni anak muda banyak terjebak kan. Aku terselamat daripada semua dosa-dosa tu sebab aku ada kawan BFF tadi. BFF aku mana? BFF aku ni lah yang ni kita nak bagi tahu sifat kawan yang baik. Sayyidina Ali karamallahu wajhah menceritakan mengenai dengan beberapa sifat kawan yang baik. Ni cara pilih kawan dan ajar juga untuk anak ke cucu ke kan, cara nak pilih kawan. Jadi kawan baik ni yang macam mana? Yang pertama dia kata kawan baik aku dulu tu yang mengajak untuk aku taat kepada Allah dan Rasulnya.
Jadi dia selalu ajak taat kepada Allah dan Rasul. Maknanya dia ajak kita solat, dia ajak kita tutup aurat, dia ajak kita pergi majlis-majlis yang baik-baik, dia ajak kita untuk selalu mentaati Allah. Yang kedua, selalu memerintahkan untuk kita melakukan kebaikan. Maknanya amar ma'ruf. Dia selalu suruh kita buat baik. Jadi kalau misalnya banyak muzik muzik anak-anak. Okey. Okey, senyap pula. Baik. Jadi bila selalu memerintahkan melakukan kebaikan, itu maksudnya adalah bila kita nak buat sesuatu ataupun contoh gini ya. Kita ada masalah. Masalah apa? Ini cuba angkat tangan siapa yang belum kahwin. Tak, saya nak tahu sebab kita nak buat contoh yang bagi sesuai ni. Depan ni. Tak usah malu perempuan belaka. Kalau ada lelaki yang kanak-kanak saya. Okey. Tak banyak maknanya lebih banyak dah kahwin. Sebab saya nak buat contoh rumah tangga. Nanti kan yang tak kahwin tak faham. Baik, contoh gini lah. Kita ada masalah dengan keluarga kita lah. Tak kira suami ke, ayah, mak, ayah ke, anak ke. Kita ada masalah dengan keluarga kita. Baik, bila masalah dengan keluarga kita cerita dekat kawan kita. Kawan ni ada macam-macam nasihat no? Kita ada banyak kaunselor tak bertauliah. Kan? Bila kita cerita je masalah, macam-macam nasihat datang. Kan? Baik. Jadi kawan ni dia macam-macam cara lah. Ada yang bila masalah keluarga dia ajak ginilah, kau pening-pening kepala, jom lari mai rumah aku jaga kau. Ni ada kawan gini, aku jaga kau lari daripada rumah, tak payah dia bagi tahu kat suami ke, nak bagi tahu kat ayah ke, tak payah. Nanti kalau dia orang datang tanya macam mana, tak apa, aku kata aku tak tahu. Ni kawan BFF tapi tu bukan friend tu. Itulah yang akan jadi musuh tu. Dia ajak kita dan dia ajar kita untuk jadi derhaka kepada suami atau kepada ayah kita. Lari dari rumah tak boleh no. Dia bukan boleh main macam tu je lari rumah kawan sembunyi kita. Kita anggap tu lah kawan baik. Itu bukan kawan baik tu. Tu yang nanti kat akhirat akan bermusuh tu. Ya? Jadi maknanya kita dia mengajak kita untuk buat kebaikan dengan makna kata kalau dah nampak macam tu, misalnya dia ajak kita macam ni lah, kita pergi jumpa ustazah lah, kita tanya pendapat ustazah. Ataupun macam ni lah, kalau rasa pening-pening baca Quran banyak-banyak. Dia nasihatkan kepada kebaikan-kebaikan. Itu kawan yang baik. Kalau jumpa kawan macam ni, walaupun kita rasa tak selesa dengan dia, sebab mungkin kadang-kadang perangai kan, kita dengan masuk dengan kawan kalau perangai dia okey dengan kita kan, kita mungkin seia sekata sehati sejiwa. Yang tu kita rasa okey. Tapi Nabi pesan, kalau kamu jumpa kawan yang baik, jangan lepaskan dia walaupun dia tidak menyenangkan hati kamu. Biasanya kawan yang baik ni memang kita tak best mana, sebab kawan yang baik ni selalu tegur. Ni yang ketiga. Sifat kawan yang baik yang ketiga ialah melarang melakukan perbuatan maksiat. Jadi kawan yang baik, dia akan selalu tegur kalau kita buat dosa. Dia akan selalu betulkan kalau kita buat salah. Tak best kan? Kita tengah excited nak membawang ni. Tengah excited nak membawang ni, tengah stres kan, nak bercerita, baru je buka mulut. Kau tahu tak kat PA tu kan, terus dia kata, tak baik mengumpat orang. Kita pun kata tak sporting betul. Dan kita cari kawan lain yang sporting, yang boleh dengar kita punya bawang A to Z. Kalau kita nak membawang segunilah dia dengar dengan penuh setia, tadah telinga, dan kemudian menopok tambah ajinomoto lagi. Yang tu kita rasa selesa. Itu bukan kawan yang baik. Perbahasan membawang, mengumpat ni saya ada tulis dalam buku Rahsia Wanita Syurga. Satu bab khas, bab yang ke-8 tentang bahaya mengumpat. Kat situ ada teknik-teknik mengelak daripada mengumpat dan berkawan dengan orang mengumpat. Nak menjauhkan diri daripada dosa mengumpat, sebab dosa mengumpat, membawang ni bukan kita je. Kalau kita membawang je kita dosa tak? Tapi kalau orang lain membawang depan kita pun kita dapat dosa juga. Macam bawang lah kan. Orang lain potong bawang, mata kita menitik juga kan. Nangis juga. Menitik air mata. Itulah dia dosa membawang. Ada buku tu ada kat pintu tu. Gerai kat pintu tu. Jadi nak contohnya maknanya ini contoh-contoh kawan yang mengajak kepada kemungkaran. Jadi asalkan kita nak luah perasaan je, dia layan.
Layan dia tu sampai kita akhirnya buat dosa. Lepas tu dia tolong tambah-tambah lagi. Kita rasa selesa kawan macam ni, sporting betul dia. Memahami daripada kawan yang duk nasihat kita. Kan? Padahal yang baik adalah kawan yang menasihati kita. Itu kawan yang baik. Dan yang keempat sifat kawan yang baik adalah kawan yang selalu mengingatkan kita tentang hari pertemuan dengan Allah. Kiamat. Kawan yang selalu ingatkan kita, nanti kita nak jumpa Allah tau. Kalau dengan kawan ni tiba-tiba dia ajak kita pergi merayau-rayau, window-window shopping contoh kan. Window-window shopping ni kan, untuk wanita muslimah tidak digalakkan. Siapa biasa window shopping, balik rumah tak bawa apa-apa, betul-betul tak beli apa-apa, pernah tak? Keluar niat window shopping, balik rumah tangan kosong. Biasanya dia memang dia kata mula-mula tengok kat window, lepas tu dia masuk kat door kan. Mana boleh window-window kan? Akhirnya apa jadi bila kita window-window tu kan, kita jalan merayau tak tahu nak ke mana. Langkah kaki pun tak melelong-lelong, lenggang kangkung tak tahu ke mana. Itu bukan sifat wanita muslimah yang beriman. Jadi kadang-kadang bila kita keluar merayau-rayau ni, kawan yang duk ajak-ajak merayau-rayau, duk ajak buat benda yang bukan-bukan ni, kawan yang selalu buat kita lalai. Kawan macam ni lah nanti di hadapan Allah akan jadi musuh ketat. Masa tu nanti bila Allah kata, okey sekarang kamu nak kena masuk neraka sebab perbuatan kamu A, B, C, D, E. Kita pun mula kata, ya Allah, dulu kan yang buat aku jadi buat dosa-dosa ni ada BFF aku tu. Dia mana? Kalau aku tak boleh masuk syurga sebab benda-benda ni, dia yang ajak aku tu tak boleh jugalah. Masa tu Allah pun panggil dia. Kamu didakwa telah pun mengajak kawan kamu ni untuk buat dosa-dosa sekian-sekian. Untuk buat dosa A, dosa B, dosa C. Sekarang kawan kamu mendakwa dia tak boleh masuk syurga sebab kamu pun jadi tak boleh masuk syurga jugalah. Sebab kamu yang ajak dia buat benda-benda ni semua kan. Dia pun marah balik kawan dia. Ni yang paling geram tu hak ngumpat tu lah. Hak membawang tu pasal apa tau? Kita membawang sebab kita stres kan, kita luar perasaan. Dia dengar, dia layan tu dia dengar je kan. Dengar tu dia bukan dapat apa, silap bulan dia pun stres juga. Lepas tu dekat akhirat tiba-tiba Allah kata kamu dapat dosa membawang, dapat dosa mengumpat ni, sekarang nak masuk neraka. Dia kata, ya Allah, aku tidak akan membawang kalau kawan aku tak dengar bawang aku. Aku takkan cakap semua ni kalau tak ada orang dengar. Pernah tak kita membawang kat tiang? Pergi duduk kat tiang, tahu tak? Semalam kan? Tu kalau ada tu nak kena masuk hospital sakit jiwa. Maknanya kita jadi mengumpat dan membawang apabila ada yang mendengar. Yang mendengar dapat saham dosa sama. Jadi ke akhirat nanti, kita dakwa kawan kita sebab kawan kita dengar lah, kita jadi sambung cerita. Kawan tu pula kata, ya Allah, aku dulu kat dunia punyalah tadah telinga, buang masa aku dengar cerita dia, tambah stres aku dengar cerita dia, tiba-tiba dia dakwa aku sekarang kat sini. Dah lah dulu dengar je, dengar punya dapat dosa juga. Dia pun kata, tergamak kau buat macam ni. Kalau dulu aku tak dengarkan kau bertambah stres. Kawan tu kata, tak kira siapa suruh dengar. Kawan tu kata, lah dengar salah juga ke? Yalah kau tak belajar ke? Gaduh lah, gaduh. Last sekali memang dua-dua masuk neraka. Itu kata musuh ketat tu. Siapa yang berkawan kerana dari awal memang tujuannya dunia dan tujuannya adalah dengan maksiat kepada Allah, itu kawan yang akan menjadi musuh ketat. Jadi kena pilih kawan kita. Sahabat kita, sahabat dekat kita adalah kawan yang mengingatkan kita kepada Allah SWT, kepada pertemuan kita dengan Allah. Jadi lepas tu bila kita kata bersahabat dengan kawan yang macam ni, maka kawan tu lah yang akan di akhirat nanti kita nak ajak dia masuk syurga. Allah kata, cari BFF kamu tu. Dia yang buat kamu jadi baik ni kan. Dia yang selalu ajak kamu untuk buat kebaikan. Okay, sekarang pergi cari dia. Dan panggil dia dan ajak dia untuk sama-sama masuk syurga. Itu cerita kawan tu. Bahkan kadang-kadang kawan yang sahabat ni, kedudukan dia lebih daripada keluarga kita yang darah daging.
Kalau keluarga kita bersama-sama menuju Allah, okey, itu sahabat paling rapat, saudara daging dan juga sahabat kita. Tapi kalau keluarga kita menjauhkan kita daripada Allah, cari sahabat yang boleh bawa kita kepada Allah. Itu nilai sahabat. Sahabat yang tak baik yang macam mana? Yang sebaliknya, yang lupakan kita kepada Allah, yang buat kita lalai, yang selalu bila kita nak ingat Allah, dia kata, dahlah, enjoy, hidup kat dunia kita enjoy. Hidup hanya sekali. Yang muda-muda pula, muda hanya sekali. Kita enjoy. Tak payah fikirlah yang tu nanti-nanti, lambat lagi nak mati. Kawan yang macam ni lah yang akhirnya akan jadi musuh ketat pada kita. Dan kemudian ayat yang ke-68, ya ibadi la khaufun alaikumul yawm wala antum tahzanun. Wahai hambaku, janganlah engkau takut ke atasmu, jangan takut bagi kalian dan pada hari ini, dan juga wala antum tahzanun, dan pada diri kalian janganlah kalian bersedih hati. Makna dia, wahai hamba-hambaku, tidak ada ketakutan bagimu pada hari itu dan tidak pula kamu bersedih hati. Baik, ini sifat. Jadi sifat orang yang bertakwa tadi, yang bersahabat atas dasar takwa, sifatnya tidak takut dan tidak sedih. Tidak takut tentang apa yang bakal kita hadapi di akhirat, sebab kita cukup bersedia dengan amal-amal soleh bersama-sama dengan kawan kita tadi. Dan kita tak bimbang tentang dunia yang akan kita tinggalkan. Tak risau kalau yang ada rumah besar, kereta besar, ada apa, baju cantik, ada apa lagi yang best-best kat dunia, kita tak risau untuk tinggalkan dia. Sebab yang paling kita rindukan dalam hati kita adalah pertemuan dengan Allah SWT. Dalam hati kita ni, kita nikmati apa pun dalam kehidupan dunia ni, yang kita ingat hanya Allah. Yang kita tunggu hanyalah pertemuan dengan Allah. Yang kita nantikan, ya Allah, aku lalui segala langkah hidup aku ke atas dunia ni untuk aku menanti pertemuan denganmu, ya Allah, kekasih kita. Jadi kita tak kisah dengan apa pun yang akan kita tinggalkan daripada dunia ni. Yang penting kita dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan yang baik. Kita dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia kasih kepada kita. Kita redha dengan apa yang Allah bagi pada kita, dan juga Allah redha dengan kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu yang kita nak. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan engkau redha, engkau berpuas hati, dan aku juga meredai engkau. Yang tu yang kita nak. Itu jiwa yang bertakwa. Kita tak takut dengan apa yang akan kita tinggalkan, sebab yang kita rindukan dan kita tunggu hanyalah pertemuan kita dengan Allah SWT, kekasih hati kita. Dalam dunia ni, buatlah apa pun, biarlah apa pun yang kita lalui, yang kita tunggu dan kita nantikan adalah Allah. Kita nak jumpa dengan Allah. Jadi kalau ada jiwa ni, kita tak kisahkan dengan apa yang kita lalui, dengan apa yang ada kat dunia ni. Kita nak tinggal apa pun yang ada kat dunia ni, tak apa. Dunia ada hanya di tangan kita, tak masuk dalam hati kita. Di tangan kita, jangan lepaskan dunia. Umat Islam mesti menggenggam dunia, supaya dunia tidak dikuasai oleh kufar yang menghancurkan dunia. Biar orang beriman yang pegang dunia ni, yang menguruskan dunia ni. Tapi dunia tu hanya di tangan kita untuk kita uruskan. Dia tak masuk dalam hati kita sampai kita kecewa kalau kita kehilangan dia. Ataupun hati kita sampai mengangan-angankan untuk mendapatkan dunia sebanyak-banyaknya. Itu tak ada dalam hati kita, sebab hati kita hanya menunggu pertemuan dengan Allah SWT. Dan kemudian ayat yang ke-69, alladzina amanu bi ayatina, bahawa mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, wa kanu muslimin, dan mereka itu berserah diri hanya kepada kami. Ayat 69 ni maknanya adalah iaitu orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kamu dan mereka berserah diri. Ayat-ayat kami dan mereka berserah diri. Baik. Ayat 69 menjawab ayat 68 yang menyebutkan, ayat 68 menyebut berkaitan dengan sifat orang bertakwa yang mereka tidak ada ketakutan dan kebimbangan. Dan ayat 69 bagi tahu siapa dia orang bertakwa ni. Mereka adalah orang yang beriman kepada Allah dan muslimin. Kalimah muslimin memang maksud dia Islam kan, kita orang Islam. Tapi sebenarnya maksud muslimin adalah berserah diri. Seorang Islam tidak dinamakan Islam sejati kalau kita tak serahkan diri kita kepada Allah sepenuhnya. Jadi maknanya disebutkan kat sini orang bertakwa adalah orang yang kemudiannya kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah, yang dalam perjalanan hidup kita kat dunia ni pun
kita jalankan kehidupan kita, kita laksanakan apa yang Allah bertanggungjawabkan kepada kita, tapi semuanya adalah untuk kita serahkan kembali kepada Allah SWT. Jadi hidup dan matiku hanyalah untukmu ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita baca kan sehari 5 kali tu. Kat situ kita hayati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah SWT. Jadi kita hidup dan kita mati, yang kita harapkan semuanya kita lakukan kerana Allah SWT. Baik, kesimpulannya daripada ayat ni membincangkan tentang keadaan hari kiamat, dan bekalan menuju kiamat antara lain yang paling besar adalah persahabatan kerana Allah. Itu antara yang sangat besar. Sebab itu Nabi SAW ada sahabat-sahabat. Itu bekalan menuju akhirat. Dan kita nak dapatkan bersama dengan BFF kita ni, kawan-kawan kita, kita nak dapatkan sifat yang mana kita tak melekat dengan dunia. Yang kita tunggu, yang kita harapkan, kita akan bekerjasama dengan kawan-kawan kita menuju kepada Allah SWT. Dengan cara yang macam mana? Kita ajak kawan tu, tolong ingatkan aku kalau aku buat dosa. Ni buka lampu hijau. Tu lampu hijau nama dia. Lampu hijau macam ni, bagi tahu kat kawan kita, kalau aku buat salah, tolong betulkan. Kadang-kadang kan, kalau kita tak cakap, orang takut nak betulkan. Tapi lepas cakap, dia betulkan, jangan marah. Nanti bila dia betulkan, awak buat ni salah. Ya ke salah? Mana awak tahu? Kita marah. Tak jadi kan? Jadi lampu hijau ni maknanya kita bagi tahu, tolong betulkan kalau aku salah, dan kalau ada benda-benda baik, tolong ajak aku buat sekali. Dan tolong bagi kekuatan semangat untuk aku buat amal ibadat. InsyaAllah kita semangat ni, saya percaya datang sini tak ada yang seorang-seorang. Mesti ada dengan kawan kan? Ada seorang? Alhamdulillah, itu kuat semangat. Tapi ada tu temannya di rumah yang memberikan dorongan kan? Jadi kebanyakan kita maknanya kita datang dengan kawan kan? Yang mana kalau tiba-tiba kawan kita tak jadilah datang, tak mau pergilah, akhirnya boleh jadi kita tak jadi kan? Kita pun tak jadi datang, kita tak ada kawan nak datang kan? Itu maknanya kawan-kawan yang akan bawa kita kepada kebaikan. Jadi ingatlah, persahabatan kita intinya adalah membawa kepada ketaatan kepada Allah dan meninggalkan maksiat. Jadi tengok balik kawan kita, balik ni boleh check dengan BFF sedia ada ni kan? Tulislah nombor 1, berkawan kerana apa kan? Kemudian yang kedua, kawan ni dia selalu dah ajak kita buat baik. Yang ketiga, dia kalau tengok kita buat salah, dia sokong ke dia betulkan. Kalau sokong tak boleh, dia kena betulkan kan? Ataupun kita dah BFF ni, kita boleh balik ni pakat sembang kan? Kita berpakat, okey, boleh tak mulai hari ni kita nak buat ni jadi BFF sejati dunia akhirat. Cara dia tadi 4 sifat tu kita akan buat lepas ni sama-sama. Kalau seorang tolak, cari BFF lain. Senang. Nak pujuk boleh je, tapi kan masalahnya dia tak mau kan? Bila tak mau ni kan, kita tak boleh paksa hati orang kan? Jadi itu supaya kita sama-sama dapat memperbaiki keadaan. Sebenarnya dah habis dah 5 minit lagi kita. Baik, insyaAllah sekadar tu pengajaran dan iktibar yang kita dapatkan daripada beberapa ayat ni, yang intinya adalah persahabatan dunia dan juga akhirat, yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan doakan saya juga, kita sama-sama saling mendoakan untuk kita sama-sama bertemu di akhirat nanti. Walaupun hari ini kita baru sekali saja bertatap mata kan, secara di alam nyata kan, yang mudah-mudahan tatapan mata ini nanti di akhirat akan membuatkan kita saling mencari antara satu sama lain, bahawa kita pernah berkongsi kebaikan di bumi yang sama ini. Wallahu a'lam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan balik pada pengurusi majlis.